Anda krisis ekonomi tadi, dia mulai mengeluh pada Allah. Allah ini macam mana? Aku udah zakat, puasa, haji, udah bantu anak yatim. Mengapa ekonomi aku tak dibantu? Lingkup perusahaan aku, tak adil lah Allah. Besar. Menyangka Allah tidak adil, rosak tauhid. Jadi untuk menyelamatkan iman dia, kata pengurus eksekutif kami, 10 juta ringgit kita keluarkan. Mana lebih besar iman dengan 10 juta ringgit, kata dia. Jangankan 10 juta ringgit, emas 1 gunung Uhud pun akan kita keluarkan, kata. Dia tanya saya, mana lebih berharga emas 1 gunung Uhud dengan iman? Begitulah ekonomi daripada Ustaz Asyari Muhammad. Sehingga dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, bantu untuk mencurah-curah. Akhirnya dalam masa yang terlalu singkat, saya mengikuti pertumbuhan Rofaka sejak 97. Masa tahun 2000 saja sudah ada 400 rangkaian di seluruh dunia. Dalam masa 3 tahun saja. Walaupun Ustaz Asyari Muhammad tidak begitu menekankan tentang material, karena bagi dia yang penting adalah insaniah. Jadi begitulah bagaimana menjadikan ekonomi sebagai ladang untuk berjihad. Jihad bukan membunuh, bukan di Palestina, bukan di Irak. Saya ada menulis satu buku tentang minda Ustaz Asyari Muhammad, yaitu jihad bukan membunuh tapi membangun tamadun, yang ditulis kata pengantarnya oleh Presiden Indonesia Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi kita kalau nak berjihad dalam ekonomi, berjihad di sini pun boleh membangunkan ekonomi, ekonomi fardu kifayah, ekonomi komersial, ekonomi strategi. Banyak falsafah. Tapi itulah intipatinya, yaitu semua dibuat atas dasar untuk mencari redha Allah sebagai wujud kecintaan kepada Allah, dan juga untuk membina insan-insan agar mencapai kenal, cinta dan takutkan Allah. Sekian. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Abdul Rahman, begitu bersemangat dan berkobar-kobar sekali menjawab satu soalan yang saya rasa ini pun mungkinlah sedang bermain di fikiran semua. Bila kita melihat multimedia presentation tadi, bagaimana bermula daripada zero, bermodalkan Tuhan. Ini mungkin adalah satu lontaran baru kepada setengah kita, tapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang telah hilang daripada umat Islam sendiri, dan kekuatan inilah yang cuba dikembalikan, kerana modal dan aset utama kita sebenarnya adalah bersumberkan Tuhan. Jadi saya buka lagi majlis kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk melontarkan apa saja persoalan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzamil dari UPM. Saya nak tahu tentang bagaimana penglibatan syarikat-syarikat atau organisasi lain dalam Rufaqah Corporation dari segi modal, kepakaran, teknologi dan lain-lain. Adakah Rufaqah ni adalah independen ataupun maybe menjalin hubungan dengan syarikat-syarikat lain? Terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya. Saya persilakan Dr. Fauzi. Terima kasih kepada yang bertanya tadi. Walaupun kita melihat daripada apa yang telah dijelaskan oleh Dr. Abdul Rahman tadi, dan juga dalam multimedia, dalam presentasi multimedia tadi, tentang bagaimana daripada zero Ustaz Asyari Muhammad dan Board of Directors Rufaqah Corporation berusaha dan berjaya setakat yang termampu, setakat yang Tuhan izinkan untuk membangunkan sebuah syarikat. Ini dan syarikat ini adalah berbentuk sendirian berhad, didaftarkan. Jadi dia bukan public limited company, tapi dia private limited company. Maknanya kalau tuan punyanya dalam pendaftarannya adalah Ustaz Asyari Muhammad. Tetapi ini tidak menafikan ataupun tidak menyebabkan kita tidak memberikan kerjasama yang sepatutnya dengan pihak-pihak, sama ada badan swasta maupun pihak badan berkanun, daripada pihak pemerintah, daripada pihak kerajaan, yang dirasakan kerjasama ataupun permufakatan tersebut dapat adalah memberikan keuntungan kepada perjuangan memartabatkan kembali kegemilangan umat Islam, kegemilangan Islam di dunia ini secara umumnya, dan di Malaysia secara khususnya. Kalau kita melihat di bidang vocational training, contohnya trainee ataupun pelatih-pelatih, ada yang kita kembarkan ke projek-projek yang diiktiraf
oleh Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan, yang mana kelayakan mereka itu mendapat akreditasi daripada Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan, dan memang yang telah lulusan-lulusan yang daripada pendidikan vokasional Rufaka ini telah berjaya membuka perniagaan, membuka bengkel, membuka perusahaan masing-masing. Jadi ini antara contoh kerjasama. Cuma perlu dinyatakan di sini, dan sebagaimana yang dijelaskan tadi oleh Dr. Abdul Rahman, kita beroperasi di atas dasar-dasar, di atas asas. Antaranya contohnya adalah modal kita adalah Tuhan. Itu yang utama, bukan wang. Kalau perniagaan lain mungkin bermodalkan wang, tetapi perniagaan Rufaka, perusahaan Rufaka adalah bermodalkan Tuhan. Maka dalam mengoperasikan perniagaan bermodalkan Tuhan ini, tentulah ada prinsip-prinsip dasar-dasar. Jadi kalau pihak yang mahu ataupun bekerjasama dengan kita, perlu paling kurang pun memahami tentang mungkin ada perbezaan dengan ekonomi konvensional ataupun perbezaan dengan perusahaan konvensional yang berlaku. Dan memang kita melihat bahawa kalau dulu pun di zaman Rasulullah SAW dulu pun mengoperasikan kejayaan Islam tidak mengikut sistem yang lazim pada zamannya. Malah kalau kita lihat sejarah Rasul-Rasul yang sebelumnya pun, apabila nak menempa kejayaan, maka Tuhan ilhamkan ataupun wahyukan kepada mereka sehingga wujudnya satu sistem yang tidak mengikut sistem yang menjadi kelaziman di zamannya. Ini berlaku pada sejarah Rasul-Rasul, dan berlaku pada sejarah menjadid-menjadid, dan berlaku kepada sejarah orang-orang soleh, orang-orang bertakwa yang sentiasa berjuang untuk mengembalikan martabat Islam. Sekian. Ya, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi bin Zubarin daripada Shah Alam Stesen 24. Saya nak tanya dengan saudara Profesor Anwan Sin mengenai kuat sikit boleh, kuat sikit. Okey, saya nak tanya dengan saudara Anwan Sin tentang dia telah menulis tesis seolah-olah dia tesisnya telah selesai, seolah Arkam sudah selesai perjuangannya seolah-olahnya lah, tapi di situ ada sambungan tentang Rufaka. Jadi apakah pandangan saudara tentang perjuangan Rufaka sekarang ni berbeza dengan perjuangan Arkam dulu? Kalau dulu kita dapat kesan dia dari segi pemakanannya, dari segi hiburannya apa kan, tapi bagaimana Rufaka sekarang ni, adakah dia mampu memberi impak kepada masyarakat ataupun dia berjaya mengembalikan balik keyakinan masyarakat kepada produk-produk Islam ataupun ekonomi Islam, dan mampukah mereka mengembalikan semangat se-Islam agar dapat meneruskan perjuangan seterusnya. Dan soalan saya yang kedua, mereka masih lagi menekankan tentang konsep Islam Hadari yang mana diperkenalkan oleh Perdana Menteri kita. Jadi kita tahu dalam kebelakangan ini memang Islam Hadari ini menjadi satu perdebatan di kalangan masyarakat, Islam Hadari atau Hadarah Islamiah. Jadi bagaimanakah benda ini akan berjaya dibangunkan oleh Rufaka Corporation? Sekian, terima kasih. Sila.